Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Janet Bennett dalam Buletin UKAS edisi petang 23 Ogos 2020. Berita utama, pelaksanaan projek Jabatan Batang Paloh membuktikan kepimpinan Kerajaan Sarawak tidak sekadar berjanji kosong. Ketua Menteri Sarawak, Dato' Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Haji Openg berkata, hari itu saya dijemput untuk melancarkan satu projek yang agak besar, 298 juta, dekat 300 juta. Mula Jambatan Paloh yang akan menyambung Tanjung Manis dengan Pulau Buit. Jadi ada spesial gitu. Selalunya apabila saya dijemput untuk melancarkan projek, saya mengumum projek belum ada start. Tapi hari itu saya melancar projek not ada start dah. Udah berpola dah. Bermakna bukan dah janji kosong. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Jabatan Batang Paloh di Semop pada Sabtu. Tambahnya, pembinaan jabatan tersebut juga akan memacu pembangunan infrastruktur lain khususnya di Pulau Beruit, termasuk bekalan air paip, elektrik dan juga pembangunan sektor ekonomi lain. Jadi apabila bekalan air ada, insya-Allah elektrik lagi, jambatan ada, membangunlah tempatnya. Ya terpulang pada kita lagi lah. Ketua Menteri turut optimis dengan siapnya Jabatan Batang Paloh yang dijangka pada 2024, kawasan itu akan menyumbang kepada aspirasi negeri sebagai pengeluar produk makanan. Jadi kalau kita ada jambatan kita mula storage kita dan hasil laut kita atur dengan baik di kawasan itu, termasuklah industri aquaculture, ternakan ikan, maka kita dapat mengeluarkan hasil kita di luar, termasuklah Singapura, dari Singapura ke tempat yang lain. Seterusnya pula mengenai industri perkapalan yang akan dibangunkan di Pulau Beruit, Kuala Paloh, Dato' Petinggi Abang Zohari berkata, tapak untuk perindustrian itu telah dikenal pasti. Sebenarnya kita ada kawasan khas untuk marine engineering, termasuklah industri perkapalan, maintenance dan juga kerja-kerja yang ada hubung kait dengan industri perkapalan. Tempatnya ialah di Kuala Paloh. Kuala Paloh di sini, dan kawasannya lebih kurang 2,000 ekar untuk digunakan bagi menempatkan industri perkapalan. Bercakap semasa sidang media selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Jabatan Batang Paloh di Semop pada Sabtu, beliau juga menyatakan sebuah syarikat telah mengemukakan cadangan untuk membangunkan kemudahan pembinaan dan pembaikan kapal di kawasan itu. Berikut pula, Bank Darah Hospital Umum Sarawak sangat memerlukan bekalan darah daripada orang ramai secara berterusan, khususnya bagi pesakit-pesakit yang memerlukan darah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Profesor Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian memberitahu Bank Darah masih memerlukan lebih ramai lagi penderma dan orang awam tidak perlu bimbang dengan risiko dijangkiti COVID-19. 3 days, they need about 70 bags of blood. And because Sarawak had, through all this NGO, when the COVID-19 come around, they've been quite innovative. And today the Red Crescent, I mean, like they were using, they were masyarakat because they don't want people to go to the hospital Umum Sarawak, which is a COVID-19 hospital. And so far we are so good. What is very happy I see this morning is a lot of young people donating for the 4th time and 5th time. Because often, I mean, you've got people who are donating 50 times, 60 times. When you're donating 50 times, 60 times, that means that you are almost near the age where you are not quite suitable anymore. The blood donation, you see, every 14 days we produce our own blood, right? So
So I want to urge people that who can donate, right, please step forward because you don't have to worry that after you collect the blood, you no more blood. There's no such thing. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri blood donation tentative di Kuching pada Sabtu. Tambah beliau lagi, orang awam boleh tampil menderma darah di beberapa pusat menderma darah alternatif yang dibuka dengan kerjasama Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dan Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM di Dewan Masyarakat MBKS. Beralih ke perkembangan di Limbang. Daerah Limbang dijangka akan turut dibina sebuah mini kompleks sukan sebagai sebahagian daripada rancangan Kerajaan Sarawak untuk melahirkan lebih ramai atlet di negeri ini. Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahmat Hamzah berkata, pihaknya mahu setiap daerah di Sarawak mempunyai sebuah mini kompleks sukan kerana kebanyakan atlet yang mewakili negeri dan negara datangnya dari luar bandar. Mesti ada kompleks sukan dan kalau dapat tiap-tiap daerah kita mahu ada sekurang-kurangnya mini kompleks sukan, kompleks sukan mini di mana ia menjadi satu tempat gelanggang untuk berbagai jenis sukan. Memang itu adalah harapan kita pada masa ini pun, kalau tak silap saya ada 9 ke 10 kompleks sukan dalam pembinaan. Tapi di kawasan Lembang insyaAllah dia mesti ada tersangkut di situ juga untuk diadakan satu kompleks sukan ataupun mini kompleks sukan. Ini tidak dapat dibuat dalam skala serentak. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas merasmikan sesi sembang belia Jelajah Belia Sarawak 2020 Batu Danau di Dewan Kampung Tajurimban, Limbang pada Sabtu. Mengenai penganjuran sembang belia Jelajah Belia Sarawak 2020, Dato' Karim yang juga Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak berkata, ianya bertujuan meningkatkan penglibatan belia dan persatuan dalam program anjuran agensi kerajaan. Kerajaan Sarawak mengambil berat peranan belia dalam pembangunan dan sentiasa berusaha untuk memenuhi aspirasi para belia. Justru, program ini adalah antara medium yang sesuai digunakan untuk mengetahui aspirasi atau kehendak para belia melalui sesi sembang belia. Selanjutnya, pelaksanaan projek Jambatan Batang Paloh bukan hanya dinilai sebagai sebuah sistem perhubungan, malah salah satu manifestasi kesungguhan Kerajaan Sarawak membangunkan negeri ini. Menteri Muda, Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Abdullah Saidul berkata, komitmen membawa pembangunan telah menjadi keutamaan sejak dari kepimpinan terdahulu. Jambatan ini bukan hanya dalam konteks maknanya sebuah jambatan sistem perhubungan, tetapi ini adalah satu manifestasi kesungguhan kita dalam GPS yang sebelum ini dalam Barisan Nasional. Bermula daripada kepimpinan Tun Taib, politik ke arah pembangunan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Pecah Tanah Projek Jabatan Batang Paloh di Semop pada Sabtu. Tambah Abdullah lagi, pembinaan jambatan itu bakal merancakkan lagi aktiviti ekonomi dan pembangunan setempat. Di wilayah ini termasuk Daro, Batu Daro, Pulau Beruit sehingga ke Tanjung Manis didapat dijadikan pusat latihan utama untuk industri pinggiran seperti pusat latihan perkayuan, penyerangan kapal, maintenance of machine, engine dan sebagainya. Saya rasa ini dengan terbangunnya bangunan headquarters baru, ibu pejabat baru, pusaka di Tanjung Manis, saya yakin ini akan lagi mengukuhkan alasan kita untuk meletakkan ibu pejabat pusaka di situ. Saya yakin ia akan mempengaruhi pembangunan keseluruhan di kawasan pesisir zon tengah ini. Sekian bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Ikuti laporan berita berikutnya pada edisi malam. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP yang ditetapkan. Salam UKAS.